Satu. Tak rekod lagi. Okey, kita sambung. Okey, tadi kan soalan tadi. Okey, dapat idea tak? Okey, sekarang Mirza boleh unmute. Okey, teacher nak Amma pula. Okey, Amma unmute Amma. Okey, Mirza boleh mute. Ya, Amma teacher. Okey, so Amma dengan teacher supaya teacher bila teacher tanya soalan Amma boleh respon. And teacher tahulah you all still lagi dengan teacher. Okey, sekarang ni bagaimana kita kena huraikan peranan sistem saraf dan kelenjar endokrin dalam pengawalan suhu badan apabila seseorang sedang bermain salji. So sekarang apa rangsangan kita? Apa perubahan persekitaran kita? Main salji. Main salji ni panas ke sejuk? Sejuk. Sejuk lah. Takkan panas kan? Okey. Bila bermain salji sejuk. Sejuk. Akhir dah masuk. Sejuk. Jadi ini menyebabkan suhu badan akan menurun. Suhu badan akan menurun. Itu rangsangan. Siapa yang kesan rangsangan ni? Amma? Thermoreceptor je. Thermoreceptor di kulit mengesan. Thermoreceptor very good yang berada pada kulit kita. So thermoreceptor dia akan mengesan rangsangan dan kemudian dia akan mencetuskan impas saraf dan hantar pergi ke hipotalamus melalui neuron afferent. So hipotalamus akan interpretasi, kemudian dia akan hantar impas saraf kepada efektor. Dalam gambar ni dia merujuk kepada kulit dan kelenjar adrenal. Sebab kenapa kamu hanya merujuk kepada dua ni je? Kenapa tak masukkan otot rangka? Kerana soalan kata berdasarkan rajah di atas. Jadi wajib jawab apa yang kamu nampak dalam rajah. Kalau kamu masukkan juga yang otot rangka ke apa tu tak ada masalah lah. Okey, boleh Jadi sekarang ni apa kulit buat? Okey, Amma tak apa nak. Amma dengar je. Kalau teacher tanya, Amma respon Okey, sekarang ni kulit Jadi dia macam ni. Tadi sistem saraf tadi tu kan kelenjar endokrin. Okey, kalau kelenjar endokrin ni berkaitan dengan hormon lah. Hormon. Okey, sistem saraf yang kulit tadi tu. Okey. Jadi apabila ini berlaku, tadi kan hipotalamus dah interpretasi maklumat dan dah hantar kepada efektor. Pertama kulit dalam gambar ni. So apa kulit ni akan buat? Pertama, kelenjar peluh akan menjadi tidak aktif, kurang aktif. Maka kurang peluh dihasilkan. Maka kurang haba dibebaskan ke persekitaran secara sinaran. Banyak haba akan kekal pada badan. Kemudian otot regang rambut. Sekarang ni suhu sejuk, suhu rendah. Bukan suhu sejuk suhu rendah persekitaran yang sejuk. Istilah kena tepat. Okey, suhu rendah. Okey, jadi kita sebolehnya nak kekalkan haba pada badan kita. Jadi otot regang rambut ni dia akan mengecut. Bila otot regang rambut ni dia mengecut, dia akan menyebabkan rambut ni akan menegak ke atas. Ini menyebabkan lapisan udara yang tebal di perangkap. Dan udara ni dia mengandungi haba. Sebab udara ni adalah penebat haba yang baik. Jadi kurang haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, untuk kelenjar adrenal pula. Okey, jadi kelenjar adrenal ni dia akan dirangsang untuk merembeskan lebih hormon adrenalina untuk meningkatkan kadar metabolisme badan. Okey, Zulhanis masuk Okey, Zulhanis masuk. Okey, jadi lebih haba akan dihasilkan. So, kesemua mekanisme suap balik negatif ni dia akan meningkatkan suhu badan ke arah normal. Sebab tadi masa kita main salji, suhu badan kita akan menurun. Okey, faham tak yang ni Amma? Faham teacher. Boleh Mak? Okey, faham Boleh. Okey, so ini jawapan teacher baca ataupun Amma lah baca Mak, jawapan nampak dah Mak? Okey, baca Mak. Mana je? Belakang. Belakang semua. Thermoreceptor di kulit mengesam suhu yang rendah. Thermoreceptor mencetuskan impas saraf dan impas saraf dihantar oleh neuron afferent
ke hipotalamus untuk interpretasi maklumat. Hipotalamus kemudian menghantar impuls ke kulit dan kelenjar adrenal sebagai efektor melalui neuron eferen. Takut je. Semua. Kulit dirangsang oleh impuls untuk mengurangkan kehilangan haba. Caranya, autoerector mengecut dan menegakkan bulu roma. Tindakan ini memerangkap satu lapisan udara yang tebal sebagai penebat haba. Maka haba kurang dihilangkan dari kulit. Kapilari darah mengecut. Pemvastocerutan, di mana diameter kapilari darah berkurang. Kurang darah di bawah berhampiran permukaan kulit. Maka mengurangkan mengurangkan kadar kehilangan haba dari badan. Kelenjar peluh kurang dirangsang atau kurang aktif, maka kurang peluh dikeluarkan. Kelenjar adrenal dirangsang oleh impuls untuk menghasilkan lebih banyak hormon adrenalin, lebih banyak glikogen, adrenalina. Lebih banyak glikogen ditukar kepada glukosa. Kadar metabolisme atau pengoksidaan glukosa meningkat untuk meningkatkan lebih banyak haba. Okay, very good. Okay, tadi kan Amal kan? Okay, tadi yang ada kita tertinggal Tadi kelenjar peluh kita cerita. Autoerector rambut kita cerita. Yang kita tak cerita ialah tentang kapilari darah. Mana kapilari darah ni? Ini adalah kapilari darah. Jadi apabila cuaca sejuk, kita tak nak haba ni tersingkir keluar. Jadi akan berlaku pemvasocerutan, iaitu salur darah di bawah kulit kita akan mengecut, menjauhi permukaan kulit. Jadi kurang haba akan dibebaskan ke persekitaran melalui kulit tadi tu lah. Okey. Lepas tu tadi pula, yang ni kan diameter kapilari darah berkurang, kurang darah di bawah berhampiran permukaan kulit, maka kurang kadar kehilangan haba dari badan. Okey, tadi pula berkenaan dengan kelenjar adrenal kan, dia merembeskan lebih hormon adrenalina. Kenapa hormon adrenalina ni dia akan meningkatkan metabolisme sehingga boleh menghasil lebih haba? Kerana hormon adrenalina ni akan menyebabkan lebih banyak glikogen ditukar kepada glukosa. Bila glukosa ni banyak, pengoksidaan glukosa meningkat. Itulah kadar metabolisme badan. Maka haba akan lebih banyak dihasilkan. Jadi persamaan yang kamu nampak kat bawah ni, ini adalah pengoksidaan glukosa ataupun kita panggil sebagai respirasi sel. Respirasi sel ialah antara contoh proses metabolisme yang berlaku dalam badan. Okey, boleh? Okey, so revision kita dah buat sikit tadi. Kemudian konsep homeostasis ini just sebagai revision sahajalah. Kita dah belajar sebelum ni. Cuma teacher nak highlight lah sikit Jadi keadaan persekitaran dalam badan kita dapat kekalkan pada jurang yang lama walaupun persekitaran luar sentiasa berubah. Kerana kita ada proses homeostasis, iaitu proses yang mengawal atur faktor-faktor fizikal dan faktor kimia pada persekitaran dalam agar sentiasa berada pada keadaan yang optimum. Yang mana proses pengawal aturan dalam homeostasis berlaku melalui mekanisme suap balik negatif. Bila ada sesuatu faktor meningkat, kita akan turunkan. Bila ada faktor yang menurun, kita akan tingkatkan. Ada tak mekanisme suap balik positif? Ada. Yang tu kita akan belajar nanti bab 4 dalam pembiakan dan pertumbuhan. Okey. Kita rehat sekejap 3 minit. Lepas tu kita akan sambung sedikit lagi untuk mengamalkan gaya hidup sihat, penyalahgunaan dadah dan juga penyalahgunaan alkohol. Soalan ni sangat famous sebab dia boleh kaitkan dengan banyak benda. Antaranya soalan boleh keluar untuk kaitkan dia dengan sinaps. Apa kesan dadah ni kepada penghantaran impuls melalui sinaps? Dah banyak tahun keluar tapi masih lagi keluar. Antara soalan yang glamour dalam SPM. Okey, kita rehat sekejap 3 minit.